Hai murid-murid, apa kabar? Hari ini Cikgu harap semuanya sehat-sehat walafiat ya. Mari belajar bersama Cikgu Laura. Jom! Salam sejahtera murid-murid. Mari belajar Bahasa Melayu SJKC tahun 4 bersama dengan Cikgu Laura dari SJKC Ciwen, Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 1 yang bertajuk Harmoni Sentiasa pada unit 3 dengan tajuknya Misi Mulia yang terdapat dalam buku teks muka surat 16. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah berkongsi rezeki. Baiklah murid-murid, sebelum memulakan pelajaran, suka cikgu maklumkan kepada kamu tentang standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pelajaran yang terdapat dalam kandungan tambahan 5.1.1 Roman 3, memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal. Roman 3 yaitu kata ganti nama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah dapat melengkapkan perbualan dengan kata ganti nama diri laras bahasa istana dan kata ganti nama tunjuk dengan betul. Kriteria kejayaan: kamu dapat melengkapkan 4 daripada 5 tempat kosong dengan betul menggunakan kata ganti nama yang dipelajari. Manakala nilai murni yang terdapat dalam pelajaran kita pada hari ini ialah prihatin. Mari belajar. Kata ganti nama diri laras bahasa istana digunakan oleh golongan istana dan rakyat dalam perbualan. Contoh, beta, patik, tuanku. Baiklah, di sini terdapat maklumat tambahan tentang kata ganti nama diri pertama bagi kata ganti nama diri laras bahasa istana. Yang pertama ialah beta. Contoh ayat, beta harap negara kita akan bertambah maju. Titah Sultan Iskandar kepada rakyat jelata. Maksudnya di sini ialah Sultan berkata kepada rakyatnya. Jadi, baginda menggunakan kata ganti nama diri beta. Yang kedua, patik. Contoh ayat, patik berjanji akan melaksanakan tugas itu dengan sempurna. Kata panglima itu kepada Sultan.
Di sini maksudnya, perkataan Patik ini adalah kata ganti nama diri laras bahasa istana bagi orang biasa. Apabila bercakap kepada sultan. Seterusnya yang ketiga, hamba. Hamba bermaksud saya. Tetapi penggunaan perkataan hamba ini adalah hanya kepada sesama sendiri. Contoh ayat, hamba memohon maaf atas kesalahan itu, kata orang tua itu kepada tuannya. Baiklah, seterusnya, kata ganti nama diri kedua. Bagi kata ganti nama diri laras bahasa istana. Contoh di sini ialah tuanku. Contoh ayat, ampunilah Patik, tuanku, sembah bendahara kepada raja. Seterusnya ialah kata ganti nama diri ketiga. Contoh di sini ialah baginda. Mari kita lihat contoh ayat. Sultan Mansur merupakan sultan yang peramah. Baginda selalu bergaul dengan rakyat jelata. Dalam konteks ini, perkataan baginda ini merujuk kepada dia, tetapi hanya bagi raja. Penggunaannya hanya bagi raja. Baiklah, sekarang kita teruskan. Kata ganti nama tunjuk. Baik, kata ganti nama tunjuk merupakan perkataan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda atau perkara. Contoh, sana, sini, situ. Yang ni rasanya agak mudah juga bagi kamu sebab kamu selalu menggunakan kata ganti nama tunjuk di dalam perbualan seharian. Seterusnya, mari kenal pasti kata ganti nama laras bahasa istana yang terdapat dalam perbualan ini. Mari kita baca bersama-sama. Berkongsi rezeki. Aidil, Chunhan dan Joffrey mengambil bahagian dalam persembahan teater di sekolah. Aidil melakonkan watak sebagai raja, Chunhan sebagai bendahara dan Joffrey sebagai petani. Baik, sebagai bendahara ialah Chunhan. Dan sebagai raja ialah Aidil. Baik, mari kita baca dialog. Ampun, tuanku. Ada seorang ketua kampung mohon menghadap tuanku. Bolehkah Patik membawanya ke sini? Baiklah, beta berkenan untuk berjumpa dengannya. Di manakah ketua kampung itu? Ketua kampung itu ada di luar istana. Patik akan ke sana sekarang untuk memanggilnya. Baiklah, ini merupakan kata ganti nama laras bahasa istana yang terdapat dalam perbualan ini. Yang pertama ialah tuanku, Patik, dan beta.
Baik, sekarang kita lihat pula kata ganti nama tunjuk yang terdapat dalam perbualan ini, iaitu sini dan sana. Baiklah, sekarang mari kita lengkapkan bersama-sama dialog ini. Baik, lihat tempat kosong yang pertama. Ampun, tuanku. Nama? Patik, Pak Hasan. Patik datang ke sini kerana membawa hajat penduduk Kampung Pinang. Apakah hajat penduduk Kampung Pinang? Masyarakat di Kampung Patik mahu mengusahakan tanah terbiar secara bergotong royong. Kami mahu menanam pokok buah-buahan di situ. Penduduk kampung akan berkongsi hasil buah-buahan itu. Oh, begitu. Hajat penduduk kampung sangat mulia. Tempat kosong. Beta perkenankannya. Baiklah, untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu tentang pelajaran kita pada hari ini, kamu boleh mencuba membuat latihan pada buku teks muka surat 20. Ini merupakan soalan yang terdapat pada muka surat 20. Kamu boleh cuba untuk menjawab soalan-soalan ini. Untuk murid cikgu, kamu boleh menyalin dan menjawab latihan dalam buku pemahaman. Kemudian, setelah selesai, hantarkan tugasan kamu kepada cikgu. Tugasan kamu, sila siapkan latihan dengan tulisan yang kemas, gariskan jawapan menggunakan pembaris, kemudian hantar hasil kerja kamu kepada cikgu. Akhir kata, terima kasih dan selamat belajar. Jumpa lagi. Bye. Baiklah murid-murid, semoga perkongsian kali ini bermanfaat kepada murid-murid ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cikgu Laura. Jumpa lagi murid-murid. Bye. Selamat belajar.